Saya mempersilakan pembahas yang berikutnya, Yang Berhormat Kuala Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk turut membahaskan rang undang-undang pembekalan belanjawan 2024. Datuk Yang di-Pertua, saya memulakan ucapan saya dengan merakamkan sokongan serta dukungan sepenuh jiwa raga seperti mana rakyat Malaysia yang lain terhadap perjuangan rakyat Palestin di dalam menentu erti sebuah kebebasan dan juga nikmat kemerdekaan. Saya sentiasa menyokong pendekatan yang diambil oleh kerajaan untuk membantu rakyat Palestin di dalam perjuangan ini. Saya menyeru kepada semua untuk bersama-sama menunjukkan solidariti dan mendoakan kesejahteraan saudara kita di Palestin. Kalau boleh, jangan ada rakyat Malaysia yang tiba-tiba menunjukkan sikap yang bertentangan, menyokong Israel pula. Datuk Yang di-Pertua, kita sedia maklum belanjawan 2024 ini memperuntukkan 393.8 bilion, hampir 1/5 daripada unjuran KDNK tahun hadapan. Tetapi hanya 90 bilion sahaja yang diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan. Semua ini ramai ahli parlimen yang telah bangkitkan mengenai peruntukan pembangunan kepada negeri-negeri yang masih dikategorikan sebagai negeri miskin. Apabila dilihat dengan lebih teliti, peratus peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2024 adalah sebanyak 23%, dan peratusan ini sebenarnya hampir sama dengan peratus perbelanjaan pembangunan bagi belanjawan sebelum ini. Jadi persoalan yang ingin saya bangkitkan, bagaimana perancangan pihak kerajaan untuk tahun 2024 bagi mengeluarkan negeri-negeri yang dikategorikan sebagai miskin ini. Di dalam keadaan ekonomi negara kita yang masih di dalam fasa pemulihan daripada krisis pandemik COVID-19, ditambah situasi ekonomi global, geopolitik semasa dan krisis bekalan makanan dunia, tahun 2024 tentunya akan menjadi tahun yang jauh lebih mencabar dan penuh dengan ketidaktentuan. Kerajaan perlu bersedia untuk menghadapi global stagflation, iaitu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi yang perlahan, inflasi yang tinggi dan kadar pengangguran yang tinggi. IMF dan Bank Dunia menjangkakan pertumbuhan ekonomi Malaysia berada pada kadar 4.3% bagi tahun 2023 pada awal tahun. Kini meramalkan hanya berkembang pada kadar 3.9%. Sementara itu, kerajaan menjangka ekonomi akan bertumbuh sekitar 4% hingga 5%. Hari ini kita mencatat sejarah apabila nilai ringgit kita ke paras yang terendah sejak 25 tahun yang lalu. Dan kita dikatakan negara Asia yang terburuk kejatuhannya berbanding dolar, kejatuhan mata wangnya. Setelah yang pertama adalah yen. Dan setiap kali apabila perkara ini ditimbulkan, kita kata apa ni bukan negara Malaysia saja yang teruk, yen pun teruk. Mengapa kita tak bandingkan dengan negara lain yang tidak seteruk itu? Jadi apakah langkah pantas kerajaan yang diambil untuk menangani masalah kejatuhan mata wang ringgit ini? Adakah kerajaan berpegang dengan konsep de-dollarization yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Tambun? Yang Amat Berhormat Tambun pernah menyebut dahulu bahawa ringgit jatuh kerana kamu tak pandai jaga kerajaan. Jadi hari ini saya nak tanya balik. Dalam keadaan yang sekarang ni lagi teruk ringgit pada hari ini, adakah kerana kamu pula yang tak pandai jaga kerajaan? Kemudian berkenaan isu pengurusan hutang tahun 2021, nisbah hutang dengan KDNK 63.3%, 2022 60.4%, 2023 60% dan 2024 unjurannya 64%. Sewaktu menjadi pembangkang, dilaungkan kerajaan yang menambah hutang kerajaan yang gagal. Sekarang ini dengan nisbah yang ditunjukkan ini lagi tambah hutang. Adakah bawah Yang Amat Berhormat Tambun kerajaan yang lebih gagal? Datuk Yang di-Pertua, pelaburan adalah komponen penting dalam ekonomi negara dengan ianya menyumbang hampir 20% daripada saiz KDNK negara. Ianya penting bagi merancangkan pertumbuhan negara, sekaligus mencipta lebih banyak peluang perniagaan, peluang pekerjaan, berpendapatan tinggi kepada rakyat. Alhamdulillah, pendekatan mesra pelabur dan perniagaan semasa Kerajaan terdahulu, Perikatan Nasional menjadikan kerajaan telah terbukti
membuahkan hasil yang lebih baik di mana jumlah pelaburan asing atau foreign direct investment di dalam tempoh separuh tahun 2022 berjumlah sebanyak 90.6 bilion adalah jauh lebih tinggi daripada tempoh yang sama pada tahun 2023, iaitu sebanyak 63.3 bilion. Mengikut data yang dikeluarkan oleh DOSEM, setakat 6 bulan pertama ini, pelaburan langsung asing yang masuk hanya 15.1 bilion ringgit, iaitu USD 3.2 bilion berbanding 63.3 bilion ringgit pelaburan asing yang diluluskan. Persoalan yang saya ingin bangkitkan sebelum ini, kerajaan beritahu Malaysia telah berjaya meraih pelaburan tertinggi dalam sejarah sehingga ringgit Malaysia 170 bilion daripada negara China. Saya nak tanya, daripada 170 bilion ringgit daripada China yang banyak ini, berapa peratus jumlah pelaburan sebenar daripada China yang telah diluluskan dan direalisasikan? Datuk Yang di-Pertua, yang kedua, mengenai pengharaman ekspor REE, Rare Earth Elements, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri. Pada zaman Yang Berhormat Pak Guh dan juga Yang Berhormat Bera, kita membuat polisi. Saya nak bercakap pasal polisi. Tidak membenarkan ekspor renewable energy, RE. Tadi saya sebut REE, ini renewable energy, RE. Akan tetapi kerajaan yang ada pada hari ini telah mengubah dasar tersebut, dan ini di mana RE kali ini dibenarkan diekspor. Ia menyebabkan pelabur-pelabur yang telah mengesahkan pelaburan mereka, data centers dan sebagainya, dikarenakan sebelum ini apabila kita menyekat RE ini daripada diekspor, jadi negara yang berhadapan dengan tidak cukup REE ini tak ada sumber. Maka kerana itu pelabur di sana mari ke Malaysia. Tapi apabila dapat diekspor, maka mereka membatalkan pelaburan mereka. Kecelaruan dasar yang berlaku akan menimbulkan ketidaktentuan di dalam kalangan rakyat, pemain industri, penganalisis pasaran serta pelabur-pelabur ke dalam negara kita. Berbalik pada isu REE yang saya sebut tadi, Rare Earth. Saya menyambut baik pengharaman ekspor REE sebagaimana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, baru-baru ini kita dimaklumkan pula Kerajaan Negeri Perak telah mendapat royalti sebanyak 16 juta hasil lombong REE setakat Julai yang lalu, di mana 10 kali REE telah diekspor ke negara China. Saya ingin dapat penjelasan apakah dasar yang telah dibuat oleh Kerajaan Persekutuan sebenarnya tidak dipatuhi oleh kerajaan negeri. Saya minta penjelasan dari segi itu. Yang terbaru, pihak Lynas Rare Earth Limited, Lynas Australia, mengumumkan untuk menutup semua operasi di Malaysia kecuali kilang karbonat nadi bumi. Menurut kenyataan itu, penutupan itu susulan daripada keprihatinan dan kebimbangan kerajaan Malaysia terhadap tahap sinaran radiasi. Ini kenyataan oleh Lynas. Tapi setakat ini, untuk rekod yang berdasarkan kepada pelbagai jawapan yang telah diberikan oleh kerajaan berhubung persoalan tahap radiasi, sentiasa saja maklumat yang diberikan, kerajaan mengesahkan bahawa kadar radiasi adalah very low level, sangat rendah. Malah saya pernah ditunjukkan perbandingan bahawa kadar radiasi yang ditunjukkan itu 6 becquerel tak salah per gram, berbanding dengan apa yang dibuat di Perak, Kilang Amang 200 becquerel per gram. Tak jadi isu. Tapi yang di Kuantan ini 6, yang sana 200, jadi isu besar. Semalam Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI telah menetapkan syarat baru, iaitu Lynas hendaklah memastikan kandungan radioaktif dalam residu water leach purification di bawah 1 becquerel setiap gram bagi membolehkan Lynas Malaysia Sdn Bhd terus mengimport dan memproses nadi bumi sehingga Mac 2026, sekaligus membenarkan aktiviti cracking and leaching diteruskan. Dan ia mendapat perhatian pelbagai media. Sekali lagi, soalnya polisi yang kelihatan flip-flop. Jadi, saya minta supaya di dalam isu-isu begini, kerajaan Malaysia perlulah mampu menunjukkan kepada dunia, di dalam proses kita membuat satu keputusan,
mestilah berasaskan kepada pertimbangan fakta. Fakta yang saintifik. Kalau fakta saintifik itu menunjukkan secara konsisten, tak bahaya. Apa masalahnya? Kajian terperinci yang dilakukan oleh Water Leak Purification mendapati bahawa ia adalah bahan radioaktif yang dikategorikan oleh Jabatan Tenaga Atom oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA sebagai radioaktif aras sangat rendah. Aras ini adalah satu tahap pada aras keradioaktifan yang tak perlu dikawal. Secara relatif, keradioaktifan WLP adalah setara dengan keradioaktifan yang terdapat pada pelbagai-bagai bahan yang kita import selama ini. Termasuk batu fosfat yang diimport dengan begitu banyak sekali untuk tujuan kilang baja. Tak jadi isu. Lynas juga telah melakukan kajian menggunakan WLP untuk membangunkan kondisi. Kajian ini sudah berjaya. Diterbitkan oleh laporan pelbagai Jabatan Alam Sekitar, ada UPM, ada MARDI, ada SIRIM, ada UKM, ada semua mengesahkan bahawa ia boleh digunakan. Mengesahkan WLP ini selamat untuk digunakan sebagai perapi tanah yang menunjukkan berjaya di dalam meningkatkan keberhasilan dalam padi, jagung, kenaf dan sebagainya. Menjadi subur tanah. Malah mesyuarat Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Atom, Ketua Pengarah MARDI, Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Pertanian MADA, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pertanian bersama Ketua Sisi Negara pada 18 Februari 2019 memutuskan tiada halangan untuk kondisi soil digunakan sebagai perapi tanah. Jadi satu kerugian kita membuat keputusan supaya bahan-bahan ini yang sekarang ini semakin bertimbul. 1.4 juta tan diarahkan supaya tak boleh bergerak, tinggal di sana. Sedangkan ia sepatutnya boleh digunakan di dalam sektor peladangan pertanian negara. Kajian seharusnya dilihat bersungguh untuk memanfaatkan sumber REE di dalam negara kita. Kita tahu berdasarkan pelbagai laporan yang telah dibuat, misalnya kita kata REE di dalam negara kita mempunyai potensi ekonomi sehingga 800 bilion. Ini sumber kekayaan negara. Dan untuk memajukannya kita memerlukan pelabur datang. Dan sekiranya kita tidak dapat menunjukkan polisi dan dasar yang konsisten, ia akan menjadi satu kerugian pada kita. Saya bagi contoh, misalnya kilang Shin-Etsu adalah kilang antara pembekal produk EV yang utama, supermagnet, yang sepatutnya boleh buka kilang di Malaysia. Dia membekalkan 90% daripada keperluan untuk industri EV di Jepun. Daripada 90% itu 100% hasil datang daripada Malaysia. Rugi kita apabila mereka terpaksa buka kilang di Vietnam, di sana, sedangkan hasilnya 100% input datang daripada Malaysia. Dan perlu diketahui bahawa produk ini selain daripada di dunia, selain daripada China satu-satunya yang menjadi pengeluar, yang mempunyai teknologi tempatan. Rakyat kita menjadi pakar, memegang paten. Rakyat Malaysia yang membuat kajian adalah di Malaysia. Datuk Yang Dipertua, saya ingin menyentuh berkenaan dengan industri EV. Oh, saya ada 1 minit saja saya perlu sebut tentang keperluan di kawasan saya. Datuk Yang Dipertua, saya ambil ruang untuk sebut sedikit berhubung dengan kawasan saya. Saya ingin menyebut apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Nerus dalam ucapan beliau semalam. Royalti adalah hak milik rakyat Terengganu. Saya mengharapkan Kerajaan Persekutuan adil lah. Dah banyak disebut banyak kali dan telah disebut oleh Marang pentingnya berlaku adil, kerana adil ini lebih dekat kepada takwa. Dalam pada waktu itu juga Bandaraya Kuala Terengganu memerlukan sistem penyuraian trafik yang lebih efisien. Jam sekarang ni, orang kata kita di bawah pemerintahan Parti Islam se-Malaysia, pelancong takut datang. Tapi pada hari ini pelancongan di Terengganu mencatat kenaikan sehingga 170% mengikut data yang rasmi. Jam, kesesakan yang memerlukan sistem penyuraian yang baik. Saya minta supaya kalau boleh Kerajaan Persekutuan membantu dengan melakukan kajian bagaimana satu sistem penyuraian trafik yang lebih efisien terutama di kawasan-kawasan tumpuan seperti Pasar Payang, Dataran Drawbridge dan juga Masjid Abidin.
Besarlah harapan saya kementerian dapat melihat perkara ini, begitu juga masalah kekurangan parkir di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Kementerian Kesihatan mendapat peruntukan sehingga 41.2 bilion berbanding 36.3 bilion pada tahun lalu. Saya mengharap agar peruntukan tersebut mencakupi projek untuk menaikkan taraf sistem parkir sedia ada di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Datuk Yang Ditua, saya menghormati masa. Itu saja apa ni yang saya ingin ucapkan, dan saya mengucapkan terima kasih dan di atas pelbagai pandangan bernas yang telah dikemukakan, dan saya sebagai rakyat Malaysia sekali lagi saya ingin menyatakan rasa syukur sekurang-kurangnya di dalam soal Palestin ini, baik di pihak kerajaan, di pihak pembangkang, di seluruh negara telah menunjukkan bahawa sebenarnya kita mampu seia sekata di dalam soal yang berkait dengan isu kemanusiaan yang sangat penting itu. Tahniah kepada seluruh ahli parlimen dan seluruh rakyat Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu,